Okay, geng. Jom kita recap sikit market minggu lepas apa yang kita analisis. Macam yang korang akan tahu, untuk Euro Canada minggu lepas kita ada target untuk sell di paras sini lah. So, sesiapa yang ada masuk, price floating dalam 14 pip. Okay, sebelum membuat kejahatan sebanyak 70 pips. Okay, untuk Euro Canada. Untuk AUD Canada pula, kita tak ada setup. Tak ada analisis yang kita buat. Untuk EJ sayang sekali saya target ataupun kita membuat analisis sama-sama pada minggu lepas untuk buy di paras sini lah, tapi price tak masuk zone, terus membuat kenaikan 160 pip, geng. Jadi EJ terlepas lah kita punya setup. Okay, untuk Euro USD pula, handsome kita target untuk price, target price untuk kita buy di sini. Sesiapa yang ada buy, ngam-ngam price masuk dalam zone, and sekarang membuat kenaikan sebanyak 50 pips. Okay, untuk EA pula, okay, sebelum price langgar kita punya resistance dekat sini, price sempat turun lah sebanyak 50 pips. Okay, sebelum dia langgar lah. Okay, untuk Euro NZD pula, saya ada bagi sell setup ataupun fake out setup untuk sell di paras sini, tak silap saya, di paras sini. Okay, so setup ni kena SL. Lepas tu ada di counter setup untuk kita sell di paras atas ini. Okay, sesiapa yang ada sell, price sempat floating dalam 22 pip sebelum membuat kejatuhan sebanyak 90 pips lah. Okay, so 3 setup kita dah winning setup lah. Okay, untuk USD JPY pula tak ada setup. Untuk USD Canada, okay, tak ada setup juga. Ini setup 2 minggu lepas. USD CHF tak ada setup. Untuk GCAD ada setup kan. Kita ada entry di point sini. Price ada running dalam 80 pips. So 4 setup kita dah winning setup. Untuk GBP AUD sebelum price langgar, okay, kita punya zone. Okay, sebelum price langgar kita punya QM dekat sini, price sempat turun sebanyak 80 pip sebelum langgar lah. Macam yang saya bagi tahu dekat korang. Okay, mana yang datang kelas saya ataupun saya punya offline coaching. Okay, QM yang tak breakout, kebiasaannya dia tak boleh pergi jauh lah. Dia boleh pergi atas dalam 50 pip, 60 pip lebih kurang macam tu. Dan ini terbukti apa yang korang nampak lah. Okay, bila tak ada breakout support ataupun nearest point of support, kebiasaannya price akan gerak tak jauh lah. So kat sini pun kita boleh dapat 80 pip. So kita dah 5 setup lah, 6 setup lah. 6 setup untuk minggu lepas. Untuk GG tak ada entry, kan. Untuk GBP USD pun tak ada entry. GBP CHF pun tak ada entry. GBP NZD kita kita ada sell dekat paras sini, price langgar kena SL. Lepas tu kita ada counter dekat atas sini. Okay, price ada lain dalam 100 pip plus lah. Okay, sebelum membuat kenaikan semula. Okay, so 7 setup total 7 setup. 7 setup, 2 kena SL, 5 setup kita menang lah. Dan rata-rata setup semua atas daripada 50 ke 100 pip. Okay, so untuk gold pula, minggu lepas menggila kan. Kenaikan pada minggu lepas saja kalau korang tengok. Kenaikan minggu lepas sahaja. Okey, minggu lepas sahaja. Kenaikan mencecah sebanyak 600 pip, geng. 600 pip. Dia menggila. 600 pip ni kalau dia punya movement sepatutnya kalau nak terjadi, harga dia perlu ada masa. Okey, masa dia mungkin sebulan, mungkin 2 bulan lah nak dapatkan 500 pip ni kan. Dia atas bawah sideways semua. Tapi untuk minggu lepas dia menggila lah. Kenaikan cecah sampai 600 pip ni. Ni kerja gila lah. Okey, berapa ramai yang MC? MC sell minggu lepas. Saya percaya ramai orang sell kan. Nasib baik saya pandai, kan. Saya tak sell. Saya mula-mula saya ada bagi satu setup dekat group kan. Yang kita sell di paras sini, tak silap. Okay, di paras sini. Sell paras sini. Okay, price turun 80 pip. Tapi 60 pip saya dah collect. Lepas tu saya ada bagi setup buy pula. Okay, di paras sini jugalah. Okay, di paras sini saya ada bagi setup buy. Okay, masa news pukul 11. Price terus membuat kenaikan sebanyak 400 pip, geng. Daripada paras sini sebanyak 400 pip price membuat kenaikan. Tapi yang buat tak sedap dia apa, tahu tak? Dia naik 450 pip, geng. 400 pip, geng. Korang tahu tak saya tutup, saya close entry saya berapa pips? Dia naik 400 pip. Saya tutup saya punya layer 50 pip saya dah cabut, kan. Dia hutang saya 450 pip lagi. Aduh, betul lah. Rezeki kan. Rezeki kalau dia dah tertulis kat situ je lah, kan.
Hold 2 layer je. Hold 2 layer je naik sampai sini. Lepas tu saya cabut lah. Sakit hati tengok layer 2 je tinggal. Sayang. 50 pip kan. Dia naik 50 pip. Pak. Saya dah buka langkah. Saya buka langkah sekali. Saya tengah main bola. Habis main bola tengok. Pak. 400 pip dia naik. Oh, gila lah. Tapi itulah. Saya berapa ramai yang ni profit minggu lepas dan berapa ramai yang MC minggu lepas disebabkan candle ni. MC ya. MC dah. Sedih. Habis tu macam mana nak berjuang balik ke minggu ni? MC. Satu menang, 2 SL. Satu menang 2 SL. Okey, boleh lah tu. Sebab mesti ramai sel kan dekat Paras sini kan. Sini balik mesti ramai sel. Saya pun nasib baik kan. Saya buy kat sini, dia naik 50 pip, saya tutup, saya main bola. Saya kalau tak main bola, saya rasa saya sell juga kat sini. Saya akan mesti saya ajak kau orang, jom sell kat sini. Pom, naik lagi dia kan. punya pacak tak sempat nak depo. Dia punya Lain pacat tak kali main sempat bola dah aja. Main bola aja. Tak terkajar lah. Asyik baik main bola. Kalau tak main bola dengan aku kena bedil. Okay kan. So kita berbalik kita punya analisis. Okay. So bermula dengan Euro Canada. Kita start daripada weekly. Okay, sebab ini adalah bulan baru. Okay, sepatutnya kita start daripada monthly lah, daripada sini kan. Tapi kita ambil weekly je lah. Okay. So kita start daripada weekly. Bulan baru, minggu baru. So kita just marking saja zone yang berkemungkinan price akan membuat kejatuhan lah. So sini kita tandakan sebagai weekly rejection zone. Okay, weekly rejection zone. So kita marking je dulu siap-siap. Sini. Kalau zone besar nanti kita kecilkan dekat time frame yang kecil. Okay, so ini adalah weekly rejection zone. Kemungkinan di paras ni akan ada pemantulan harga lah untuk price turun ke bawah. Sebab kat sini kita boleh nampak rejection berlaku banyak kali lah di paras sini. So zone sini berapa pips? Zone 40 pips. So kita kecilkan lagi sikit. Paras sini should be okay. Kecil lagi sikit lah atas ni sikit. Kita ambil ujung-ujung shadow. Cantik. Okay. So geng, kalau kata price masuk dalam zone ini balik, kita boleh mengambil risiko lah untuk kita sell. Okay. Dan kejatuhan ini target sampai mana? Target lah. Kalau biasa kalau currency ni dia jalan atas 50 pip ke apa, kita dah boleh angkut lah. Kita dah boleh buka langkah. Okay. Chapter 1. Korang stay sampai habis kan? Saya nak bagi hadiah lah. Mana-mana sebab saya ada rezeki lebih nak kongsi hari ni. Sebab saya ada menang anugerah daripada broker JMI Market kan. Dapat hadiah daripada diorang. So hadiah daripada diorang ni pun disebabkan oleh support ataupun sokongan kawan-kawan semua yang trade under saya lah. Ataupun trade menggunakan IB saya. Saya ada dapat award daripada JMI. So atas rezeki tu saya nak berkongsi jugalah dekat korang. So korang stay sampai habis kita punya live analysis ni. Ada makan-makan ke? Kalau boleh nak tombang kambing. Kalau boleh nak tombang kambing. Tapi disebabkan online semua kan susah. Jadi saya bagilah apa yang saya boleh share. Okay. So korang stay sampai habis So untuk Euro Canada, kita target untuk sell di paras sini sekiranya price masuk di dalam zone. Okay. So jangan korang layer ganas-ganas lah. Untuk currency ni takat layer 10-15 sen. Okay lah. Okay. So kita target. Ini saya punya senario lah. Senario price movement. Okay. Ini yang saya target lah untuk Euro Canada. So kita target sell di paras weekly punya rejection dekat sini. Zone kecil je kan untuk Eurocat ni dalam 26 pip je zone. Okay. So dia masuk nanti kita boleh ambil risk untuk sell. Okay, settle untuk Euro Canada. Kita pergi ke next setup. AUD Canada. AUD Canada ni saya nampak macam nak buat kenaikan. Kebiasaannya price yang macam ni adalah price correction untuk membuat kenaikan. Yang ni
Yang ni adalah price correction untuk dia sambung membuat kenaikan. Tapi AUD Canada, pair AUD ni kan, pair Australian dollar ni, dia pair orang tua lah, dia berat sikit nak naik kan. Dia gerak saya 20 pip, 30 pip, jadi kita abaikan je. Okay, so kita pergi ke EJ kawan-kawan, Euro JPY. Euro JPY, Euro JPY, Euro JPY. Zone atas ni berapa pip? 50 pips. Target nak buy kat sini tak dapat lah. So gang, expectation saya untuk EJ ni kalau kata dia masuk di paras sini kan, kita boleh kot ambil risk untuk kita sell dekat paras sini Habis zone ni saya kecilkan sikit lah. Ni pandai buat. Zone dalam berapa pips? 34 pips should be okay lah. Okay. Target asal kita untuk EJ ni saya nak buy gang. Saya nak buy Euro JPY ni sebab market trending gang. Market trending nampak. Market trending. Daripada tahun 2020 gang dia naik 20, 21, 20, tahun 22, 23, 24 sampai tahun 2024 ni kan market trending naik. Tak ada pun price yang boleh pecah support ataupun daily support. Tak ada pun price yang mampu pecah daily support ataupun weekly support. Ini memang betul-betul market trending. Sebab apa? Sebab apa saya ajak korang buy? Saya memang nak buy dekat di para-para bawah ni. Saya memang dah tanam dalam niat lah. Dah tanam dalam hati kalau dia sampai zone tu saya memang nak full margin. Untuk Euro JPY ni. Sebab apa? Market trending ni memang sedap bila sampai di tempat support lah. Tapi disebabkan minggu lepas dia tak trigger kita punya point. Kalau kata sell ni, sell jangan garang-garang sangat lah. Jangan korang layer tebal-tebal lah. Okay. Layer buat-buat ada je lah. Okay. 10 sen ke 12 sen ke 13 sen ni lah. Okay, buat ada lah. Okay, target utama kita adalah nak sell lah. So untuk, target utama kita nak sell pula. Target utama kita adalah nak buy. Okay, kita nak buy. Jadi untuk zone sell ni just buat geli-geli je lah sebab ada setup. Okay, sebab ada setup. So kalau kata minggu ni, mana tahu dia offer dekat kita kan. Untuk sampai balik di paras sini, kita henjut dia kan. Kita henjut dia. Dia kalau sampai dekat bawah sini balik kan, kita henjut dia. Jangan bagi muka kat dia. Untuk Euro JPY ni sebab market trending market trending, bullish momentum. Okay, so sini saya tulis lah sell santai-santai. Jadi korang boleh tahu sell santai-santai. Okay, so kita punya target utama adalah buy. So sebab ada setup kita ambil risk lah untuk entry di paras sini. Okay, so perumpamaan market yang saya predict masuk sini dan membuat penurunan paras sini dan membuat kenaikan lah. Apa tu bang? Abang. Abang lupa mute tu. Dah anak tanya ke bini tanya tu bang. Apa tu bang? Abang trade forex, belajar forex. Okay, so beralih kita mana saya punya lukisan tadi. Okay, ini saya punya prediction market. Price masuk dalam zone dan membuat kejatuhan sampai ke paras sini dan target kita sampai ke sini lah untuk kita buy balik. Okay, ni movement yang pertama. Ni adalah sekiranya tempat ini breakout maka kita akan counter bawah sini lah. Okay, so ini just second punya zone lah untuk kita counter buy. Okay, so settle untuk EJ. Sekejap saya pasang alarm siap-siap dulu. Pasang alarm dulu kerana nanti dia masuk senang saya terus roger korang. Okay, so settle untuk Euro JPY. Kita pergi ke Euro USD. Euro USD pakai setup minggu lepas kawan-kawan sebab dia sideways lagi. Pakai setup minggu lepas. Target adalah untuk bullish. Sebab apa? Sebab dah ada channeling breakout. Okay, so price bermain di dalam channel ini. Okay, bermain dalam lingkungan harga ini ataupun paras harga ini dan telah ada pecahan. Okay, ataupun momentum breakout yang pecah channeling ini.
Okay, so kita target untuk buy lah. Dan kita tunggu kalau kata ada discount. Sesiapa yang belum ada entry, okay, ataupun chat masih kosong lagi untuk pair Euro USD, tunggu discount balik. Kalau kata ada discount, dia masuk dalam zone ini balik, boleh re-entry lah. Okay, boleh re-entry untuk buy di paras sini. Okay, so target dia sampai ke atas lah, sampai ke atas sini. Okay, sekiranya price boleh sampai ke atas sini, kita boleh dapat dalam 300 pip lah. So untuk Euro USD ni dia gerak, faham lah ya, currency ni dia tak gerak macam gold lah. Okay, kalau dia nak bergerak sampai atas, mengambil masa lah mungkin 2 minggu, 3 minggu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Okay, untuk currency. Tapi untuk pengamatan ataupun kita sebagai orang panggil apa, daily punya trader yang nak ambil income daily, kalau kata dia running 40 pip, 50 pip, 60 pip, cabut dia lah. Okay, untuk Euro USD. So settle, kita pergi ke EA. So saya padam EA punya analisis minggu lepas. Untuk Euro AUD kita start daripada weekly. Kat sini kita ada satu base kecil weekly, satu, dan zone yang weekly lagi adalah di sini. Kita marking je dulu, gang. Satu, dua, weekly resistance. Okay, settle. So untuk EA ni, gang, kalau kata nak buy price action ataupun pattern yang berlaku sekarang dekat Euro AUD ni tak cantik, gang, untuk kita buy di paras sini lah. Okay, walaupun ada satu base weekly dekat sini, tapi tak cantik untuk kita buy. Okay, sebab apa tak cantik? Sebab price yang jatuh yang macam ni kebiasaannya continuation untuk dia membuat kenaikan lagi. Mungkin dia nak sampai, dia nak cari weekly punya point atas sini lah. Dia nak cari weekly point atas sini. Jadi saya tanda ni sebagai penanda arah saja. Okay, penanda arah saja untuk kita kenal pasti. Kalau kata dah breakout, kita boleh jadikan zone ini sebagai RBS. Okay, resistance become support. So apa yang kita perlu tunggu dekat EA ni? Kalau kata kita tengok dekat H4, price tak berapa cantik. Kita buka H1. Tengok ada correction dia berlaku. Okay. Apa yang kita perlu tunggu, gang? Kita perlu tunggu breakout channel ini dan breakout support lah. Breakout channel dan breakout support. So sini saya tukar color jadi korang. So kemungkinan ini yang bakal terjadi lah, okay, dekat Euro AUD. Kalau dia pecah channel trendline bawah, okay, saya akan update lah. Okay, so apa yang kita perlu tunggu ini, zone ini breakout, retest dan target sampai ke atas sini lah. Okay, ni untuk Euro AUD punya analisis ataupun movement. Okay, so sini kita tunggu, saya tulis waiting for breakout. Waiting for breakout. Kita tunggu breakout. Okay, kalau kata sesiapa yang rasa diri dia handal, okay, nak buy sekarang, boleh, tak ada masalah. Okay, boleh, tak ada masalah. Sesiapa rasa diri dia handal, ini barang mesti boleh naik, bang. Aku nak buy dulu. Itu terpulang lah. Okay, tapi kalau kata nak selamat, tunggu breakout. Okay, untuk EA. So ini adalah analisis untuk Euro AUD. Kita tunggu breakout ini. Breakout 2 tempat untuk EA ni kita tunggu breakout 2 tempat, bukan satu tempat saja. Okey. Breakout 2 tempat ni breakout channel, okey. Breakout channel macam ni belum breakout lagi, kan? Okey, sebab apa belum breakout lagi? Sebab apa belum breakout lagi? H4 punya time frame belum close lagi. Kita kena tunggu time frame lagi 36 minit ni close. Okey. Kalau kata 36 minit ni price menutupi melebihi channel trendline ini, maka kita boleh trusted lah. Kita boleh trust lah. Okey, yang channel ini breakout itu
Sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua pula, kita perlu tunggu breakout zone ini. Okey, zone ini paras harga 1.66726 ni kita kena tunggu breakout inilah. So kita kena tunggu dua breakout lah, breakout channel dan breakout zone. Okey, so tunggu price pullback baru kita akan membuat entry lah, dan target kita sampai ke atas ni. So kalau kata dia running mengikut analisis yang kita buat, kemungkinan kita boleh dapat dalam 170 pip plus. Okey. So settle untuk Euro AUD. Euro AUD settle. Kita pergi ke next pair iaitu Euro NZD. Euro NZD ni adalah favorite setup juga. So saya padam dulu ni. Untuk Euro NZD, dekat sini kita ada satu price. Kalau kata kita pergi time frame kecil, boleh nampak macam price nak buat QM kan, dekat paras sini kan. Kat sini macam ada QM kan. Boleh jadi ya M30 tengok. Boleh nampak macam QM, tapi kat sini tak breakout lagi kan. Pasal sini tak breakout lagi. Jadi dia agak berisiko lah. Sebab lagi satu, QM sini dah test dah pun. Price dah buat kejatuhan pun sebanyak 34 pips. Okey, 34 pips. Jadi agak berisiko kalau kata kita nak entry di kawasan QM ini sekali lagi. Sebab ini adalah QM Quasimodo, bukan resistant. Kalau resistant kita boleh entry banyak kali kan. Kalau dia sampai ke atas ni, kali pertama dia datang kita boleh entry, kali kedua datang lagi kita boleh entry lagi, kali ketiga dia datang kita boleh entry lagi, kali keempat dia datang di kawasan ni kita tak boleh entry lah. Okey, sebab sifat resistant sama, resistant dan support dia sifat sama lah. Okey, kalau kata melebihi 3 kali dia datang, kemungkinan dia akan pecah. Tapi untuk sifat QM pula dia berbeza lah. QM ni kebiasaannya kita boleh guna pakai sekali sajalah, melainkan price tiba-tiba turun membuat breakout. Okay, price tiba-tiba turun membuat breakout, dia datang balik baru kita boleh pakai lah buat kali kedua untuk QM. Okay, kena faham juga sifat-sifat jenis-jenis tempat yang kita boleh ambil risiko. Okay, bukan nak cakap QM ni tak boleh ambil risk, boleh. Cuma dia punya risk tu lebih lah. Okay, so kalau kata nak entry, untuk buy kita target di paras sini. Kalau kata sell mana cantik. Ni kita penanda aras je. Saya ambil zone weekly ni dulu kan, sebab weekly ni zone dia besar sampai ke bawah sini. Saya rasa antara zone ini mungkin akan ada rejection pada minggu ini. Rejection ini pula tak tahu sampai ke mana, ataupun mungkin dia boleh sampai ke paras sini. Saya marking dulu siap-siap, baru kita tengok dekat lower time frame nanti. Settle. Saya rasa kita ambil risk kat sini daily rejection area. Sell zone. Kita target sell di paras sini kan. Sini macam jauh sangat. Saya padam dulu. Tak mungkin dia sampai sini kan. Time frame H4. Okay kan? So untuk EN ni saya menjangkakan akan ada kenaikan sampai di kawasan daily rejection area ni. Tetapi kalau kata dia tak sampai atas sini, dia turun balik di bawah sini kan, kita boleh ambil risk untuk kita buy di paras sini satu, paras sini satu lah. Okay, sekiranya dia tak masuk atas sini lah, so bawah sini kita boleh ambil risk untuk kita buy. So saya marking siap-siap dekat sini. 1 2, antara 2 ni lah. Okay, so saya beranggapan price akan buat diskaun bagi kita sikit kan, untuk sampai ke atas ni baru kita akan sell dia.
So ini saya punya pandangan dekat Euro NZD. Saya target price akan membuat kenaikan sampai di paras sini. Daily rejection area zone ini. Okay. Kalau kata price tak sampai atas ni dulu, dia turun balik. Okay. Membuat diskon kat kita. Sini kita akan menjadi kawasan buy zone kita lah. Okay. Buy zone. Untuk kita entry. Dengan syarat dia tak boleh sampai atas sini dulu. Kalau kata dia sampai atas sini dulu, dia touch resistance ini dulu ataupun dia masuk zone ini dulu, maka zone yang bawah ini menjadi invalid lah. Invalid setup lah. Kalau kata dia tak sampai, baru setup ini valid untuk kita gunakan. Okay. So settle untuk Euro NZD. Okay, saya pasang alarm sekejap. Dancing in the dark. Okay, settle. So UJ, USD, JPY nampak gaya macam sideway kan? Berapa hari dah sideway ni kat sini ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hari dah. 2 minggu dah kan? 2 minggu dah price sideway di paras sini. Okay. Antara dua tempat ni dia sideway banyak kali. So kemungkinan hari ni dia akan sideway juga lah. Hari Isnin ni kalau kata dia masuk zone ni, dia akan sideway lagi lah. Tapi sideway yang macam ni kebiasaannya price nak tembak atas lagi kan. Dia akan ikut momentum ni lah. Okay, dia price nak tembak atas lagi. Benda yang terbaik untuk kita membuat decision adalah buy. Okay, buy di paras ni. Tapi kalau kata kawan-kawan rasa ini hari di sideway lagi, okay, so boleh lah ambil risk untuk sell di paras sini. Okay, di paras sini. So kalau kata dia running, bolehlah dapat dalam 79 ke 80 pips lah. Okay, untuk USD JPY. Saya rasa dia akan sideway lagi lah pada hari ni dan esok. So next setup USD Canada. USD Canada kita pakai setup minggu lepas kawan-kawan. Sini ada breakout setup ataupun force breakout. Siapa-siapa yang pernah belajar berkenaan dengan force breakout, dia ada resistance yang sama baris. Ada R1, R2, R3, R4. Kat sini saya makin dua je R1, R2. Resistance yang sama baris. Dan dekat sini kebiasaannya kalau kata ada resistance yang sama baris, okay, price akan mencari kawasan drop base drop lah. So ini adalah kawasan drop base drop. Okay, drop base drop. Jadi kita jadikan kawasan ni sebagai penanda ataupun penentu untuk kita masuk sell di kawasan sini lah. Okay. Jadi untuk USD Canada ini jangan berani-berani nak cuba sell lah di kawasan-kawasan resistance dekat sini ataupun resistance dekat sini lah. So kita tunggu dia naik. Okay. Saya percaya 100% okay, yang price akan tembak masuk dalam zone DBD ni lah. Drop base drop untuk fake out ini. Okay. So kita target untuk sell di paras sini lah. Kita pakai setup minggu lepas. So settle USD Canada, USD Seychelles tak mau trade, GBP Canada, GBP Canada. Nak ambil risk ke GBP Canada ni, nak sell sekarang? Lalu lah. Alam dah bunyi, tukar ni alam bunyi. GBP Canada ni kita KIV dulu lah gang lah. GBP Canada kita KIV dulu. Kita tengok sikit GBP AUD ni. GBP AUD. Price start buat jatuh kat sini. Saya rasa kita boleh ambil risk GBP AUD ni di paras sini. Okay, di paras sini. Dekat paras sini kita boleh ambil GBP AUD punya ni. GBP AUD kita boleh ambil risk dekat area resistance daily ni kan. Siapa punya bercakap tu? Okay. Dekat di paras sini sebab apa kan? Ambil dekat area sini kalau kawan-kawan perasan. Okay, kalau kawan-kawan perasan dekat sini kita boleh nampak satu engulf berlaku.
Kalau kata kita buka weekly pun close sebagai rejection, kemungkinan candle nak form double top dekat area sini kan. Lepas tu kat sini kita dah ada confirmation. Daily kat sini engulf yang tak berapa cantik sebab dia tak menutupi kawasan candle ini. Tapi pada hari kedua kita boleh nampak ada candlestick yang melepasi engulf yang sebelum dia lah. Jadi kita boleh percaya yang naik ini adalah pullback. Okay, untuk dia sambung membuat penurunan lah. Jadi kita boleh ambil risk untuk sell. Okay, untuk GA ni, GBP AUD sell zone. Sell zone dekat area sini. Okay, so kita akan sell di paras sini dan target dia sampai mana? Kemungkinan dia sampai ke area sini. Kemungkinan sampai ke area sini. Ni target price saya lah. Okay, kalau kata dia sampai bawah sini, maybe 260 pip boleh dapat. Kalau kata dia pecah zone resistance ni, maka kena SL kita, kena stop loss. Jadi kita akan counter di paras sini lah. Ini zone yang paling last lah. Okay, ini zone yang paling last. Kalau kata dia naik lah. Okay, ni adalah second plan kita ataupun plan B untuk kita counter market. Sell zone 2. Saya tulis sini sell zone 2. Sell zone tu. Okay, so ini saya punya perumpamaan ataupun senario movement market yang saya predict. Ini yang saya predict untuk GBP AUD ataupun pada sinilah untuk dia membuat penurunan. Buat macam ni lah so korang tahu direction ada direction kita adalah sell. Bengkok pula ni macam mata kail pula jadi. Ni pun handsome. Okay, so settle untuk GBP AUD kita punya analisis. Kita target untuk sell. Kalau kata dia masuk zone, kita boleh ambil risk untuk kita sell. Okay. So settle. GA. Kita pergi GBP JPY. Saya buddy lah dengan GJ ni. Mana-mana kawan-kawan, saya tahu korang pun ada juga buddy kan dengan GJ kan. Saya ada buddy dengan GJ. Tak pernah profit trade kat dia. Jadi saya lupakan dia lah. Saya lupakan GJ. Okay. So untuk GBP USD. Tengok jap. GBP USD. Kita boleh sell di paras sini lah gang kat sini kita boleh sell. Sebab nak sell kat sini ada gerun sikit lah gang. Nak sell kat sini ada gerun sikit sebab dia punya resistance tak berapa ngam ataupun tak berapa cantik untuk kita ambil risk. Okay, dia punya resistance tak berapa ngam. Jadi apa yang kita boleh tunggu, kita tunggu tempat yang selamat. Bagi dah lah benda ni senaman jantung kan. Senaman jantung, asyik trade, entry, jantung laju. Jadi kita mengurangkan kita punya senaman jantung sikit. Kita tunggulah, okay, tempat-tempat yang selamat untuk kita masuk. Okay, so tempat yang selamat untuk kita masuk untuk GBP USD ni adalah di kawasan daily rejection lah. Ataupun kawasan di sideway ni lah. Okay, jadi saya punya prediction untuk GBP USD ni kemungkinan ini akan terjadi. Okay, kita target dekat atas ni untuk kita sell. So bila GBP USD kita target nak buy kan, mungkin dia sampai ke paras sini, kemungkinan gold pun akan fly lah kan. Kalau kata kita target GU fly kan, kalau kata kita target EU ni pun fly, maksudnya gold pun akan fly lah kan. Itu sebab dia orang bergerak selari ya, dia bergerak selari. Okay, so untuk GBP NZD, tengok sikit GN. So untuk GBP NZD ni nak sell lagi dekat aras paras sini dia agak berisiko sikit.
Mana kita nak pot terbaik untuk kita sell. Sebab biasanya kalau ada trendline yang macam ni kan, biasanya resisten ni dia akan pecah kan. Dia akan cari yang kawasan yang paling tinggi sekali dekat area-area sini. Kat sini dia baru dia start membuat penurunan. Tapi nak tunggu dia sampai ke sini takut tak sampai pula kan. Jadi jap kita tengok dekat time frame besar ni dulu. Time frame daily. Lepas tu kita pergi ke time frame H4. Zone berapa pips? 69 pip. Apa dia besar. Kita kecilkan kan. Kita kecilkan. Sini should be okay. Tapi GA dengan GN ni dia gerak selari kan. Dia gerak selari. GBP AUD dengan GBP NZD dia gerak selari. Jadi saya marking dia dulu. Jangan sell kat sini kan. Kita marking dia dulu. Kalau kata ada breakout baru kita akan counter market lah. Okay. Untuk GBP pair currency ni korang kalau boleh kan, kalau trade pair currency ni kalau boleh elakkan trade di kawasan-kawasan RBS lah ataupun SBR lah ataupun resistance yang breakout yang price dah dekat atas kan. Price dah dekat atas dah. Jangan trade di kawasan-kawasan sini lah. Okay. Kalau boleh kita tunggu kawasan-kawasan yang betul-betul harga murah. Okay. Kalau kata dia breakout, kita tunggu dia buat offer baru kita akan entry. So apa yang kita boleh buat dekat GN ni, kita tunggu offer lah. Kita tunggu offer. Okay. Sesiapa yang tak ada entry lagi ataupun saya, termasuk saya, kita tunggu offer kat sini. Kita tunggu discount untuk kita masuk. Okay. Antara dua tempat ni lah. Tapi sini jauh sangat kan. Jadi kita tunggulah offer kat sini buy zone. Jadi perumpamaan market dia bergerak seperti ini lah kan. Satu. Mungkin ada breakout kat sini yang retest. Baru start jatuh. Kat pada sini lah. Okay. Ni saya punya prediction lah. Untuk GBP NZD. Okay. Target kita nak sell adalah di kawasan resistance daily. Sekarang ni kita punya target adalah buy sebelum dia sampai ke kawasan resistance daily ni. Jadi nak buy di kawasan sekarang ni dia agak berisiko. Jadi kita tunggu offer lah untuk dia turun sedikit. Sampai ke paras ni baru kita masuk buy. Okay. So GN settle. Kita pergi pair yang ditunggu-tunggu ataupun pair yang disukai ramai. Okay, untuk gold ini, gang, ni saya padam balik analisis saya buat pagi tadi. Untuk gold ini, sekarang price berada di kawasan daily punya resistance ataupun weekly punya rejection lah. Kat sini. Okay, price membuat rejection di kawasan sini. Okay. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua berkenaan dengan technical analysis. Technical analysis ni, okay. Sekiranya berlaku sesuatu breakout. Contoh saya buat satu teori. Ni price breakout kan. Sekiranya saya buat lagi satu. Okay. Sekiranya price melakukan breakout, sepatutnya price akan retest kat sini lah. Kalau kata price ni terus naik kan. Terus naik kan. So kawasan sini menjadi fresh BO ataupun fresh breakout. Breakout yang tak ada pullback. Breakout yang tak ada retracement. Bila breakout yang tak ada pullback, breakout yang tak ada retracement ini terjadi, maka akan ada satu candle yang akan datang balik. Tempat yang ada breakout tak ada pullback ni. Okay. So bila dia sampai tu tak tahu, tapi apa yang penting dia tetap akan sampai bila ada breakout yang tak ada pullback ataupun retracement. Okay. Dia punya teori ini yang saya beritahu ni sama macam gold sekarang lah. Okay. Sama macam gold sekarang. Sekarang ini di kawasan sini, okay, kita ada satu SBR, support become resistant. Support become resistant. RBS, okay, resistant become support. Kita ada RBS, resistant become support. Dan kawasan sini price pecah pada hari Jumaat minggu lepas tanpa membuat apa-apa pullback ataupun retracement. Okay. Jadi kemungkinan price akan datang balik geng. Di paras sini. Bila? Tak tahu. Okay. Kemungkinan price boleh je. Ini dia buat correction, dia akan sambung tembak atas balik kan. Boleh je dia buat macam tu.
Tapi kita sebagai trader, kita kena tahulah bila ada kawasan-kawasan yang breakout tak ada pullback ni, memang kita kena tanamkan dalam kepala, tanamkan dalam kita punya akal, tanamkan dalam hati, breakout yang tak ada pullback akan ada retracement yang melengkapkan candlestick punya movement ataupun market structure untuk bagi technical analysis lah. Okay, ini adalah technical analysis punya view. Okay. So sini saya ada zone satu, dekat sini ada zone satu geng juga. Saya target saya nak buy kat sini geng. Saya nak buy kat sini. Saya target saya nak buy kat sini. Zone kecil ni lah, tapi price tak masuk pula. Saya target nak buy kat sini, tapi price tak masuk. Kat sini ada minor zone lah. Zone yang kecil je, nak scalping punya zone. Saya target nak buy kat sini 2078 ni. Sebab apa? Kat sini ada, saya zoom sikit, kat sini ada support. Okay, kat sini ada support. Lepas tu kat sini juga dia bertukar jadi resistance. Jadi saya nak buy di paras sini lah. Saya nak buy di paras sini, tapi price tak masuk. So saya tengah tunggu lagi lah. Okay, kalau kata price masuk di area 2078, 2076 ni, saya nak scalping buy lah. Okay, so saya tulis kat sini 2078, 2076. Zone scalping buy. Zone scalping buy. Okay, saya tulis kat sini, saya siap. So zone yang atas ni pula yang price membuat rejection sekarang ini, dia kecilkan sikit. Ini zone 2088, 20 2088, 20 apa ni? 2084. 2084. Okay. Ini adalah kawasan daily punya resistance. Saya tulis sini daily resistance. Korang rasa gold, saya tanya pendapat kawan-kawan lah, okay? Korang rasa gold dia pull back dulu sampai ke sini ataupun dia terus tembak atas lagi? Pendapat kawan-kawan, saya buka ruangan komen kat sini. Cuba korang komen sikit. Sebab korang trader juga kan, mesti ada pandangan juga. Cuba korang komen, saya dah buka kan. Korang rasa dia pull back dulu ataupun dia jalan terus? Tembak dulu. Korang rasa dia pull back ke dia jalan terus? Cuba korang komen. Jalan terus, tembak terus, fly, pull back, tembak, pancut terus, fly tanpa pandang kita di belakang. Pull back 50%, turun kakak. MC dulu macam pull back, BOS. Boleh jadi juga bos. So kemungkinan ini yang saya punya prediction lah, dia mungkin sambung tembak. Okay, dia mungkin sambung tembak terus ke atas lah. Tapi bagilah offer sikit lah, kita nak buy kat sini kan. Kita nak buy kat sini. Jadi kat sini saya marking RBS resistance become support ataupun slash fresh BO, fresh breakout zone. Berapa price dia? 2052, 2055. Sini fresh BO, tapi kat sini pun ada zone lagi sikit kan, ada zone kecil kat sini. Kat sini ada zone kecil ni. Celebration. Sini ada zone kecil juga. Kemungkinan kat sini pun dia boleh retest dan terus sambung membuat kenaikan. Tapi tempat yang terbaik rasa ambil sini kot. Ni tak payahlah pakai Ni tak payah pakai lah. Okay. So kalau kata dia tembak terus kan. Kalau kata contoh kata dia tembak terus.
kat mana lagi yang kita boleh sell gang? Kalau kata dia tembak, aku dah tak ada tempat dah nak sell. Kalau dia tembak terus gang, tempat yang kita boleh sell adalah di tempat all time high kat sini. Kau gila nak sell kat sini. Price dia punya shadow saja 600 pip gang. Nak sell kat sini. Kat kawasan sini, sepanjang shadow ni kita nak layer 600 pip. Gila lah kita kan. Sepanjang shadow ni kita nak layer. Sir, cuba tengok shadow tu, dia punya lower time frame. Rasanya ada zone juga tu dekat lower time frame. Ada lower time frame tapi 100 pip zone dia. M15. Tapi zone dia 100 pip. Ni. Sebab volume tinggi kan. Kat sini volume dia tinggi. Kau nampak rejection M15 berapa pips? 140 pip kan. 140 pip. Ini adalah last zone. Kau nak kecil macam mana lagi memang tak boleh dah. Okay, ni dah paling kecil dah ni. Kalau tengok dekat time frame M5 mungkin kau dapat pendek-pendek ni macam ni je. Memang tak touch lah kan. Bayangkan M15 punya rejection saja 140 pip. Sebab apa? Price gold tengah mahal, volume tengah tinggi. Bila volume gold tengah tinggi, jadi rejection yang macam ni, M15 punya rejection saja 130 pip kan. Jadi ini adalah last zone. M15 punya zone. Ini saya dah marking pakai apa ni M15 punya zone lah ni. Bukan pakai H4 punya zone, bukan pakai H1 ataupun daily punya zone. Ini pakai M15 punya zone. Kalau kata kita nak kecil lagi, kita boleh ambil kat sini. Pada sini. Ini jadi 80 pip. 80 pip. Kalau kata kita cover shadow, jadi dalam 130 pip. Jadi kita tanda saja sebagai penanda aras. Okay, kita tanda je. Kita marking je dulu. Ini adalah all time high punya zone. Mas makin mahal bos. Mas makin mahal bos. So saya marking sini. Itu zone tu boleh meninggal loh, saya silap. ATH all time high zone. All time high zone. 2133. 2147. Ni all time high punya zone. 120 pip punya zone kan. Pada kecil, coek dia macam ni lah. Tapi volume tinggi kan. Volume tinggi jadi 100 pip. Ni kita tanda je sebagai penanda lah. Tak ada entry pun kan. Kita akan entry bila price masuk dalam zone, kita akan tunggu apa? Kita akan tunggu rejection dekat M15 ke, baru kita akan masuk lah. Okay. So bila 600 pip kalau 1 sen pun meninggoy. Meninggoy pakcik. Kalau dah 100 pip, 1 sen pun silap tidur luar malam tu. silap tidur luar. Tidur luar. Bukan pakcik, bukan abang. Dengan saya pun tidur luar. Okay, jadi menggigil keting nendang bola. Itulah. Hari tu pun dia punya spread besar. Spread besar. Ini berterjun bangunan ni. Dia punya tu. Aduh. So apa kita boleh buat? Kita minimize dia zone. Okay, kalau kata dia masuk zone, atas sini jangan entry dulu kawan-kawan. Dia masuk, kita tengokkan dulu. Dia buat je rejection dekat M15 ke, kita terus henjut. Kita henjut ataupun tambah kita punya layer. Waktu ada momentum kan. Waktu tengah ada seller tengah masuk dalam market, kita masuk waktu tu. Kalau dia masuk dalam zone ni, kita entry santai-santai. Dia masuk dalam zone 1 sen dulu. Dia naik 20 pip, kita letak lagi 1 sen. Dia naik lagi 30 pip, kita letak lagi 1 sen. Baru 3 sen. Baru 3 sen kita entry santai-santai dulu. Waktu momentum tengah ada ataupun seller start masuk dalam market di dalam zone, waktu tu kita akan tambah kita punya layer. Waktu tu kita tambah kita punya layer. Entry waktu ada momentum ataupun momentum yang kita nak, seller yang masuk. Sebab kita tengah sell, bila tengah bullish, kita entry santai-santai. 1 sen, 2 sen, 3 sen kan. Kita entry santai-santai. Bila momentum masuk ataupun seller dah start masuk dalam market, kita boleh nampak dengan price action, kita akan tambah layer waktu seller tengah masuk di dalam market. Okay. So ni kita jadikan sebagai penanda arah saja. Sebab zone terlampau besar, kita jadi penanda arah saja. Okay. So salah layer boleh MC dalam zone ni. Boleh MC dalam zone.
130 pip bos. Gila 130 pip. Kalau kata kita kecil-kecil kan pun, kalau saya pakai M5 dah tak nampak dah candlestick. Sebab ini saya beli trading view yang premium punya kan. Kita ambil sini. Ni kecil sikit 80 pip. Jauh ujung tanduk lah ni. Tapi saya letak alam kat sini lah. Ni kawasan shadow kan. 20 berapa? 2039, 2048. Ni barang mau naik. 2139. Dalam 70 pip geng. Zone atas ni. Saya rasa dia jalan lagi ni. Dia jalan lagi ni. Dia nak jalan sampai mana pun saya tak tahu lah. Kat sini semua dah clean traffic kan. Clean traffic. Shadow ni semua clean traffic kan. Tak tahulah dia nak buat structure baru untuk turun dekat area tengah-tengah ni kan. Kita tak tahu. Itu kena tunggu structure siap. Structure market siap. Tapi sementara dia tak ada buat apa-apa ni kan. Kita rasa kita tunggang kuda je lah. Tunggang kuda ni maksud dia apa? Tunggang kuda ni dia naik kita buy lah. Dia sampai mana kawasan-kawasan support yang terdekat kita ikut je. Kita buy je. Okay. Kalau kata dia breakout RBS ni. Okay, dia breakout zone yang 2088, 2084 ni. Dia breakout, dia retest, kita buy lagi. Kita tunggang kuda. Tunggang kuda. Ikut dia. Sampai dia betul-betul turun sebatang ke kan, ataupun ada tanda-tanda reversal setup, baru kita akan follow direction lah. Okay, selagi tak ada apa-apa reversal setup, kita rasa kita tunggang kuda je lah ramai-ramai Ni atas lagi, jauh lagi kan ni. Berapa ratus je? 600 pip lagi. Takkan minggu ni dia nak naik 600 pip lagi? Korang rasa? Kalau dia naik lagi 600 pip, oi, ramai trader MCO. Ramai trader MCO. Saya punya kawan ada floating sampai $70,000 sekarang. Itu namanya setup jual kebun. Saya punya member ada floating $70,000 sekarang. Saya kalau jadi dia, saya dah terkejut rumah dah. Terkejut bangunan ke apa kan. Okay gang, so ini kita target lah. Tunggang kuda, kalau kuda padi jangan bos. Jalan terus. Mati kuda padi bos. Okay gang, so kita target kemungkinan sampai sini. Kalau kata dia breakout sini, tunggu dia retest untuk kita buy lagi. Okay, kalau kata dia sampai sini, kita akan target buy di pada sini lah. Tu naik lagi tu. Siapa tengah sell? Sakit kepala tak? Saya kalau market macam ni kan, memang saya takut nak sell. Market betul-betul trending gila ni. Tunggu buy lah. Kalau kata dia turun balik ni, Alhamdulillah ni. Saya memang target nak buy dekat 7876 ni. Minta-minta lah dia discount. Kalau kata nak sell sekarang, boleh kan. Takut hari Isnin dia sideway kan. Dia boleh je sideway balik kan. Turun berapa pips? 50 pip. Korang rasa yakin? Korang yakin ke dia boleh turun balik? Dia sideway balik? Korang rasa dia tembak terus ke dia boleh sideway balik? Hari Isnin lah. Keadaan macam ni saya ikut Maha Guru lah. Kalau Maha Guru terjun, kita pun Saya macam ni, saya ada takut sikit lah kawan. Saya pun ada seram dekat. Sebab apa saya tak nak MC hari Isnin. Saya kalau MC hari Isnin, nanti saya counter market macam orang gila walaupun market tak bergerak kan. Jadi saya rasa saya ambil langkah selamat ataupun langkah berjaga-jaga. Santai dia posisi dahulu. Sebab saya ada buy kat bawah sini. Betul tu bos. Pintu bilik dah buka separuh ni. Tunggu nak tutup separuh kan. Mana saya punya buy saya tutup tadi. Mana zoom aku ni? Ui, terpancut-pancut gol ni. Aduh. Mana ni? Ada simpan 2 layer tadi punya. Kira tu buat boleh. Ada 100 pip juga daripada bawah sini.
$10, 100 pip juga. Kalau lah tahu hold, tahu keluarlah ayat tu. Kalau lah tahu hold. Kena hold je, kalau tahu tambah lagi. Scammer ni kan dia memang ikut tau kita punya kelas, kita punya analisis, dia ikut daripada awal sampai habis. Saya buka je komen dia masuk balik. Dia tak tahu dia ni nak masuk nak bagi dia punya grup Telegram ke ataupun nak belajar. Scammer ni betul lah. Fly lagi bos. Waduh. 2 maha guru tumbang bos. Sel SL90 tumbang bos. Tumbang. Biasalah. Naik lagi. Cepat-cepat hancur dia. 50 pip bos. Daripada breakout sini. Kita tunggu gang. Kita tunggu. Kalau dia retest ni kita tunjuk 2088 ni. Siapa sel cuba check dalam seluar ada tak? Kita tengok dalam seluar ada lagi tak telur. Siapa yang tengah sell? Ini goal betul-betul gila lah. Dia ikut Bitcoin kan. Aku rasa US punya inflation teruk sekarang ni. Mata wang dia betul-betul sakit. Tengok DXY jap. DXY sideways je. Dollar index ni. Kalau suara dah bunyi rasa. Nak tanya korang tahu tak yang pasal lucky draw GMI tu? Yang $20,000 lucky draw. Dia akan bagi pada malam raya. Tahu tak? Dia belum announcement lagi. Ni saya tunjuk korang dekat screen. Dekat screen jap saya share. Ini gang sekejap. Mana saya punya skrin ni? Ini gang. Okay. So sesiapa yang pakai GMI market, GMI market yang nak adakan tiket, satu tiket dengan satu lucky draw lah. Okay. Satu tiket, satu lucky draw tu bukan korang deposit $300 dapat satu tiket tau. Tak. Untuk deposit starting tu adalah $300. Lepas tu korang boleh trade macam biasa je. Tapi starting point of deposit tu adalah $300. Account mestilah account standard raffle ni. Standard raffle punya account. Contohnya dekat sini kan. Korang tengok MT4 dah ada account yang baru kat sini. Saya dah tak ada dah sebab saya dah buka kan. Korang akan tekan kat sini. Okay. Tekan kat sini. Cari standard raffle account. Standard raffle account dia akan keluar macam ni lah. Okay. Dia akan keluar macam ni. So korang kena deposit $300. So setiap dagangan korang, setiap satu lot. Contoh korang, kalau korang entry 0.01 kan, 02 sen. Ada yang entry 10 sen ke apa kan. Cukup je satu lot, dia akan dikira satu tiket lah. So mana-mana yang kaki scalper, kaki scalping, yang biasa layer, selalu layer tu kan. Selalu layer tu kaki scalping, korang ada chance untuk menang $20,000, RM94,000. Okay, dekat ni lah standard raffle account ni. Saya baru create pagi tadi ni, nak try lah untuk entry pakai standard raffle ni. Untuk buy nanti. Sekejap, saya tunjuk kat sini. Tengok macam mana dia punya pergi. Bagi tak kembali ke macam mana ke kan? Loan $1 sir. Loan 100 USD. Sabar. Satu USD. Satu USD. Oh, buat apa satu USD? Saya nak entry kat sini kan. RBS ni kita entry sama-sama dia masuk. Sir, apa khabar sir? Khabar baik, alhamdulillah. Apa khabar? So masuk buy ke apa? Saya PO, pending order dekat RBS 2088 2085. Alright. Saya PO.
Rasanya Raffle ni kau tembak-tembak kan, Sir? Apa? Raffle ni kau tembak-tembak ni. Akaun Raffle ni kau tembak-tembak tak? Tapi dia akan kira lot tau, automatic. Lot akan dikira secara automatic. Cukup satu lot dapat satu tiket. Cukup 2 lot 2 tiket. Cukup 3 lot 3 tiket. Cukup 5 lot 5 tiket lah kau dapat. So dia akan lucky draw. So malam raya mana tahu luck kan. Mana tahu luck dapat pemenang dapat RM94,000. So raya pertama jalan boleh macam ni lah. Jalan macam ni. Boleh jalan itu macam. Kalau menang RM94,000. Macam siapa? Alibaba Jalan Lapuk Siapa nama dia? Hajiz. Hajiz. Boleh jalan macam Hajiz. PO buy ke Sir? Saya PO buy. Saya PO buy kat area sini. 088 ni. Hari ni ada news Euro. Tengok rasanya macam Euro punya masalah, Euro punya news ni dia pacak ni. Ada efek ke?